Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mendarab dan membahagi nombor. Operasi yang melibatkan operasi darab dan bahagi secara serentak. Kita tengok contoh 1. Ada 40 buah kerusi di dalam sebuah bilik darjah. Gambar belah kanan ada 40 buah kerusi di dalam sebuah bilik darjah. Kerusi itu disusun dalam 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Hanya 3 baris diduduki oleh murid. 3 baris sahaja yang diduduki oleh murid. Berapakah bilangan murid di dalam bilik darjah itu? Berapakah bilangan murid di dalam bilik darjah itu? Tiga baris maksudnya 1, 2, 3. 3 baris saja yang diduduki oleh murid. 40 buah kerusi disusun dalam 5 baris. Ada 40 disusun 5 baris maksudnya 40 bahagi 5. Hanya 3 baris diduduki oleh murid. Diduduki oleh murid darab dengan 3. Bila 40 bahagi 5 dapat berapa kerusi satu baris? Yang ada murid duduk 3 baris. Jadi darab dengan 3. 40 bahagi 5 darab 3. Yang pertama 40 bahagi 5. 40 bahagi dengan 5. 8 darab 5 sama dengan 40. 40 tolak 40 kosong. Jadi kita dapat 8. Seterusnya 40 bahagi 5 dah selesai. Kemudian darab dengan 3. Jadi 8 darab dengan 40 bahagi 5 tadi 8. Jadi 8 darab dengan 3. 8 darab dengan 3 sama dengan 24. Jadi 40 bahagi 5 darab 3 sama dengan 24. Sekiranya kerusi-kerusi disusun dalam 8 baris dan 7 baris telah diduduki oleh murid, cari bilangan kerusi kosong yang belum diduduki. Kita tengok soalan cabar minda. Sekiranya kerusi-kerusi disusun dalam 8 baris. Kerusi disusun dalam 8 baris. Maksudnya 40 bahagi dengan 8. Dan 7 baris telah diduduki oleh murid. Cari bilangan kerusi kosong yang belum diduduki. Kalau dah 8 baris, bagi 8 baris, 40 kerusi bahagi 8 baris, disusun 8 baris. 7 baris telah diduduki oleh murid. Cari bilangan kerusi kosong yang belum diduduki. Kerusi kosong yang belum diduduki maksudnya ada lagi 1 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8 baris. 8 baris. 7 telah diduduki oleh murid. Maksudnya ada orang. 7 baris. Jadi bilangan kerusi yang belum diduduki oleh murid, maksudnya ada 1 lagi lah yang belum diduduki. Jadi 40 bahagi 8 darab dengan 1. 40 bahagi 8. 40 bahagi 8. 8 darab 5. 40. 40 tolak 40 kosong. Seterusnya 5 darab dengan 1 sama dengan 5. Jadi kerusi yang belum diduduki oleh murid sama dengan 5. 5 kerusi kosong. Kita tengok soalan yang kedua. Contoh yang kedua. Pihak sekolah membeli 6 kotak kapur tulis dan diagihkan kepada 7 kelas. Ada 6 kotak kapur dan diagihkan kepada 7 kelas. Satu kotak ni ada berapa? Satu kotak
ada 50 batang. Okey, dan benda tu diagihkan kepada 7 kelas. Okey, soalan A. Kira bilangan kapur tulis yang diterima oleh setiap kelas. Okey, setiap kelas dapat berapa? Okey, kita tengok dulu berapa bilangan kapur yang akan diagihkan. Jika satu kotak sama dengan 50 batang, 6 kotak, 6 darab 50. Jadi, itu adalah bilangan kapur. Sekotak ada 50, 6 kotak, 6 darab 50. Kemudian, dibahagikan kepada 7. Kenapa bagi 7? Sebab bahagi kepada 7 kelas. Jadi, 6 darab 5 bahagi 7. 6 darab 50 bahagi dengan 7. Okey, 6 darab 50. Kita buatlah 50 darab 6. Nak tulis 6 darab 50 pun boleh, 50 darab 6 pun boleh. Okey, 50 darab 6, 0 darab 6, 0. 5 darab 6, 30. Jadi, jawapan dia 300. 6 darab 50 sama dengan 300. Okey, 300 ni kemudian bahagi dengan 7. Okey, 300 bahagi 7. 300 bahagi dengan 7. 7 darab 4 sama dengan 28. Okey, 30 tolak 28 sama dengan 2. Okey, turun 0. 20 bagi 7. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 21 tak boleh sebab lebih daripada 20. Jadi, 7 kali 2, 14. 20 tolak 14 sama dengan 6. Okey, 6 ni ialah baki. Okey, kita tengok soalan dia tadi. Kira bilangan kapur tulis yang diterima oleh setiap kelas. Jadi, setiap kelas akan dapat 42 batang kapur. Tadi di sini ada 300 kapur. Sekotak ada 50, 6 kotak ada 300. 300 kapur tu dah dibahagi dengan 7 kelas. Jadi kita dapat jawapan 42. Jadi 42 batang kapur. Okay, kira baki yang tinggal. Baki yang tinggal yang bawah ni 6. Tinggal 6 batang kapur. Jadi itulah baki yang tak boleh diberi. Tak boleh diberi sama banyak lah. Kalau dibagi kepada 7 kelas, maksudnya ada satu kelas yang tak dapat. 6 kelas saja yang boleh, yang dapat. Sebab bakinya ada 6. Jadi baki yang tinggal ialah baki yang ada 6 batang kapur. Okay, setakat tu saja penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap anak-anak semua faham apa yang cikgu terangkan dan dapat siapkan latihan yang diberi. Okay, terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.